Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para jemaah yang saya kasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan pengajian fardu ain kita. Hari ini pengajian kita menggunakan platform yang agak berbeza sikit, iaitu menggunakan platform YouTube live. Tetapi saya harapkan insya-Allah platform ini lebih accessible, lebih mudah untuk digunakan, terutama sekali bagi jemaah-jemaah kita yang mungkin tidak terbiasa dengan Zoom dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan supaya video yang kita upload, yang kita tayangkan melalui YouTube live ini bermanfaat untuk semua insya-Allah taala. Dan bagi jemaah-jemaah yang mempunyai sebarang soalan-soalan yang berkaitan dengan pelajaran kita, pengajian kita, bolehlah ditanyakan di grup WhatsApp ataupun tanyakan langsung melalui ruang komen yang ada pada YouTube ini, dan insya-Allah kita akan jawab. Kita akan jawab pada hari yang sama sewaktu tayangan siaran langsung ini, ataupun akan kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengumpulkan kita sekali lagi, walaupun tidak secara fizikal, kita berjumpa secara online untuk kita mengulang kaji sedikit sebanyak pengajian-pengajian yang biasanya kita adakan di masjid, ya. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan mengambil beberapa soalan yang ada di dalam buku Ensiklopedia Soal Jawab Agama. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan soalan yang ke-27 daripada muka surat 18. Soalannya berbunyi, ada seorang lelaki yang sentiasa ditimpa malang sehinggakan keadaan dirinya kerap sakit dan sentiasa berasa penat. Bolehkah dianggap dia memang dilahir sebagai insan malang? Sebagai insan malang, apa pandangan daripada sudut syarak ataupun syariat? Baik, persoalan ni maksudnya ada orang tu dia sentiasa sakit, ataupun dia sentiasa kehidupannya tu ada saja perkara-perkara yang tidak baik berlaku dan sebagainya. Jadi adakah hal itu kena mengena dengan orang kata nasib dia? Adakah orang ni orang malang, ataupun nasibnya celaka, ataupun dipenuhi sial dan sebagainya, seperti mana yang mungkin kita biasa dengar. Baik, pertama sekali perlu kita tahu, kita baca jawapannya pada muka surat 18. Tiada perkataan malang, bala, bencana atau sebagainya bagi seorang Muslim yang berilmu. Maksudnya apa? Tidak ada yang namanya nasib buruk dalam Islam. Tak ada yang namanya ni nasib buruk, bad luck ataupun bad fortune. Tidak ada. Kerana semuanya qadar Allah, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bila kita katakan ini adalah takdir, segala kebaikan dan keburukan ataupun manfaat dan mudarat semuanya adalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Taala dah tentukan hal itu berlaku seperti itu. Ya. Dan kita katakan bila Allah Taala tentukan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan bila Allah Taala uji seseorang, kadang-kadang memang kita lihat sebahagian orang tu kehidupannya daripada awal sampai ke akhir hayatnya malang, ataupun penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Lahir keluarganya tidak baik, membesar dalam keadaan tidak baik, kemudian bila dah dewasa bekerja pun kerja yang tak berapa bagus, berkahwin, keluarga pun punarana, dapat anak-anak pun rosak dan lain sebagainya. Akhirnya sampai ke hujung hayatnya begitu. Adakah ini yang dinamakan sebagai bad luck ataupun bad fortune? Dalam Islam tidak ada yang namanya seperti itu. Tetapi ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang tak boleh kita salahkan semuanya kepada takdir juga. Kadang-kadang itu kembali kepada persoalannya kepada kita. Adakah bila kita diberikan suatu anugerah daripada Allah Ta'ala, anugerah kehidupan ini, kita gunakan anugerah kehidupan ini dengan baik, ataupun kita mensia-siakan anugerah kehidupan ini. Kadang-kadang ada orang yang lahir dalam keluarga yang mungkin tidak begitu baik. Mereka tidak tahu macam mana nak memperbaiki kehidupan mereka supaya mereka dapat keluar daripada kancah
keburukan, atau mereka tak tahu macam mana mereka nak bebaskan diri mereka daripada kancah kemiskinan. Mereka tak tahu macam mana nak bebaskan diri mereka daripada kancah kejahilan. Bahkan ada orang yang bangga pula dengan kejahilan. Ada orang pula yang bangga dengan kemiskinan. Ada orang yang apabila mereka hidup dalam keadaan susah, mereka rasa bangga dengan hal seperti itu. Mereka rasa ada yang kata mungkin aku hidup ni semua, hidup aku ataupun kehidupan aku semuanya dapat subsidi, semuanya dapat bantuan dan sebagainya. Kadang-kadang bukan semuanya salah ataupun tak boleh disalahkan takdir. Ya, Allah Taala memang telah mentakdirkan sesuatu itu berlaku, tetapi ultimately hakikatnya ialah bagaimana manusia itu menguruskan, ya, ataupun mentadbir kehidupannya sendiri. Ini insya-Allah kita akan bincangkan. Kalau kita berbincang tentang bab takdir ni luaslah. Ya, adakah kita ada free will dalam kehidupan ini. Baik. Jadi segala kebaikan dan keburukan ataupun manfaat dan mudarat berada dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada pada sesuatu, sama ada haiwan, diri manusia itu sendiri ataupun mana-mana makhluk lain. Jadi semuanya dalam bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua yang berlaku dalam kehidupan kita, hidup, mati, jodoh dan sebagainya, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Ya, dan sebagai seorang hamba, bila perkara itu di luar batasan kemampuan kita untuk merubahnya, maka kita sabar. Sebab itu bila kita cakap tentang musibah, ada musibah yang di dalam batas kemampuan kita untuk merubahnya. Contohnya, kita lahir dalam keluarga yang katakan, ya maaf cakap, mungkin kurang kemampuan. Kita lahir dalam keluarga yang tidak ada kemampuan finance dan sebagainya. Kita mungkin lahir dalam kemiskinan. Ya? Itu pada asalnya memang di luar kemampuan kita. Betul tak? Tetapi semakin kita dewasa, semakin kita diberikan umur, dipanjangkan akal kita, ya, diberikan kita akal fikiran untuk kita belajar, untuk kita orang kata berusaha dan sebagainya, kemungkinan kita dapat keluar bebas daripada kemiskinan tersebut. Ya, kalau kita mampu, maka itu di dalam ruang batasan kemampuan kita. Berarti kita dapat merubah hal itu. Tetapi ada juga orang yang mungkin berusaha tetapi tidak mampu keluar daripada kemiskinan ataupun tidak mampu keluar daripada masalah kehidupan mereka atas sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Ya, ada pula orang yang mungkin lahir dengan kekurangan-kekurangan tertentu yang tidak dapat diubah. Contohnya orang yang lahir dalam keadaan buta, orang yang lahir dengan keadaannya tidak dapat mendengar, pekak dan sebagainya, maka mereka tidak dapat merubah hal tersebut. Kecuali kalau ada medical intervention dan sebagainya, wallahu a'lam, mungkin boleh, mungkin tidak. Ya kan? Jadi bila kita cakap tentang ujian ataupun musibah ataupun perkara yang malang, cabaran dan sebagainya, ada perkara yang kita mampu merubahnya dan ada perkara yang di luar kemampuan kita untuk merubah. Mana yang di dalam kemampuan kita untuk merubah hal tersebut, maka kita mesti berusaha untuk merubahnya. Ya kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum setelah mereka cuba atau setelah mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Tetapi Allah Ta'ala juga sebut tentang keadaan yang kita tidak boleh ubah. Musibah yang tidak boleh kita ubah. Maka dalam hal seperti itu, maka kita diajar untuk bersabar. Kita diajar untuk bersabar, dan kesabaran inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ajaban li amril mu'min. Ajaibnya keadaan orang-orang yang beriman. Idza asabathu sarra'u syakar. Apabila dia ditimpa ataupun dia diberikan suatu kegembiraan, dia bersyukur. Wa idza asabathu darra'u sabar. Apabila dia ditimpa suatu masalah, bila dia ditimpa satu cabaran, bila dia ditimpa satu musibah, dia sabar.
Walaisa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi, dan tidaklah hal tersebut kecuali untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini konsep takdir, konsep musibah yang perlu kita faham. Tidak ada orang yang lahir dengan, orang kata tu, dengan nasibnya buruk. Ya, tidak. Ya, kalau Allah Taala berikan satu musibah, satu apa orang kata tu, satu ujian, hidupnya susah, dia belajar untuk sabar, itu lebih baik bagi dia. Ya kan? Tetapi kalau Allah Ta'ala berikan dia satu ujian dan dia mampu untuk keluar daripada kesusahan tersebut, dia berusaha, itu baik untuk dia. Ya, bahkan Islam melarang kita untuk memikir atau memanjangkan sesuatu yang negatif atau buruk jika kita melihat sesuatu perkara yang berlaku dianggap sebagai petanda buruk. Tak boleh. Kita tak boleh anggap satu perkara tu ni sebagai alamat buruk, ni sebagai petanda buruk. Itu tidak ada di dalam Islam. Ya kan? Kalau orang dulu mungkin dia, kalau malam Jumaat tiba-tiba piring jatuh pecah, ni alamat buruk. Ya, ataupun tengah duduk-duduk sembang-sembang sekali cermin retak, ni alamat buruk. Tidak ada yang seperti itu di dalam Islam. Ya, bahkan ini nanti kita akan sebutkan bahawa ini perkara-perkara yang dilarang. Ya, pada zaman jahiliah masyarakat Arab suka bertatayur. Mereka meneka perkara buruk berlaku apabila mereka melihat burung atau lain-lain. Kadang-kala jika ingin bermusafir, mereka membuat pilihan dengan melihat pergerakan burung yang dianggap boleh menunjukkan bahawa bakal perjalanan itu sama ada baik ataupun buruk. Ini adalah amalan Arab jahiliyah, dan ada juga dalam sebahagian budaya ataupun kebiasaan tradisi orang kita, di mana kita menjadikan sesuatu itu sebagai petanda. Adakah petanda ini petanda baik ataupun petanda ini petanda buruk dan lain sebagainya. Itu pun juga ada di dalam budaya kita, dan ini perkara yang perlu kita hati-hati dan kita jauhi, kerana perkara ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat sabda Nabi SAW, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar, tidak ada jangkitan penyakit dengan dirinya sendiri. La adwa maksudnya, ya, kita anggap penyakit ni akan berlaku, kalau kita lakukan demikian maka kita dapat penyakit dan sebagainya. Ya, nama panjang, nama berat jadi penyakit. Contoh orang kita lah, ya kan, nama tu tak boleh, nama panjang-panjang tu berat tu jadi penyakit. Ni la adwa, kata Nabi. Ya, jangan kita menjadikan sebab penyakit itu pada perkara yang bukan-bukan. Wala tiyarata, jangan gunakan burung untuk menunjukkan nasib. Wala hammata, jangan gunakan binatang yang kecil. Wala safar, dan jangan pula menganggap bulan safar itu sebagai bulan yang buruk dan sebagainya. Ada orang dia tengok bulan, tengok hari, nak nikah hari apa? Hari ini tak boleh. Hari ini adalah hari yang membawa sial, hari yang membawa keburukan, maka tak boleh nikah hari ini. Ini semua tidak ada di dalam ajaran Islam. Tidak ada. Ya, dalam Islam semuanya baik, semuanya kembali kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari itu kebetulan dia buat hari itu hari yang orang kata tu hari yang tidak baik, dia buat jadi tidak baik, maka itulah takdir Allah. Bukan kerana hari itu hari tidak baik, bukan kerana hari itu hari yang orang kata telah pun didapat petanda dan sebagainya. Tidak ada. Ya, ini akidah kita. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW mengajar kita satu doa yang baik jika kita melihat atau ditimpa suatu musibah. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayiat illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, doa ni penting. Doa ni siapa yang ada buku, cuba hafal doa ini. Doa ni bermaksud, ya Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala ya'ti bis sayiat illa ant. Wala yadfa'u sayiat illa ant. Tidak ada yang menolak, yang menangkalkan kita daripada keburukan illa ant, kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada bantuan kecuali dengan Engkau ya Allah. Ini akidah kita. Ya kan?
Tidak ada yang namanya keburukan. Yang menolak keburukan itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi sebab itu perlu kita faham. Bila ada kadang-kadang ya ini banyak berlaku even dalam masalah keluarga pun, kadang-kadang kita lihat ini menjadi satu pertengkaran di dalam keluarga. Ya, orang kadang-kadang ada yang marah, kenapa nikah hari sekian-sekian? Aku dah cakap hari tu hari tak baik, ya kan? Kenapa pilih nama anak sekian-sekian? Aku dah cakap nama anak tu tak bagus. Gitu. Ya. Jadi kita suka mengait-ngaitkan dengan perkara-perkara seperti ini, dan ini tidak bagus, dan ini tidak benar, dan ini tidak tepat dalam akidah Islam, dan perlu kita berhati-hati dalam masalah ini kerana ini berkaitan dengan kepercayaan kita, berkaitan dengan tauhid. Bila kita kata ada perkara lain yang mampu membawa kebaikan, contohnya kita kata ya pakai baju hijau, pakai baju hijau pada hari Senin, nanti rezeki murah. Seolah-olah kita mengatakan bahawa baju hijau itu ya dapat mempengaruhi rezeki kita, sedangkan rezeki itu, yang menetapkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pakai cincin sekian-sekian, ya, bila pakai cincin ni maka sihatlah kita. Seolah kita mengatakan bahawa cincin itu mempunyai kuasa untuk memberikan kita kesihatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita hati-hati dalam hal seperti ini. Orang Islam, orang yang beriman tu dia berhati-hati sangat. Pertama sekali, kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Ud'uni astajib lakum. Kan? Mintalah aku maka aku akan berikan. Itu tanda kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bergantung kepada selainnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Baik. Soalan 28. Saya sering bermimpi buruk dan ngeri. Kadang-kala saya merasakan diri saya sebagai pembawa sial dan malang. Apa perlu saya buat? Okey. Ni kadang-kadang ada orang dia mimpi, ya, dia mimpi, dan mimpi ni membuatkan dia rasa macam seolah-olah dia ni pembawa malang kepada keluarga dia, kepada orang yang berada di sekeliling dia dan sebagainya. Okey, ini pun perlu kita jauhi. Sebagaimana kita katakan, tidak ada istilah malang, tidak ada istilah bad luck, fortune dan sebagainya dalam Islam. Tidak. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mampu kita ubah, kita ubah, kita bersyukur. Mana yang kita tidak mampu ubah, yang di luar batasan kita untuk menukarnya, maka itu kita sabar dan kita harapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan dengan ujian itu, dengan musibah itu, Allah taala pertingkatkan keimanan kita, dekatkan kita dengan hubungan kita dengannya dan lain sebagainya. Ya, perlu kita fahami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis, ar-ru'ya as-salihatu minallah. Kata Nabi, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah. Wa ru'ya as-su' minasyaitan. Dan mimpi yang buruk itu adalah daripada syaitan. Jadi ingat, ya, mimpi yang baik daripada siapa? Mimpi yang baik daripada Allah. Mimpi yang buruk daripada siapa? Daripada syaitan. Ya. فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَا مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. Barang siapa yang mimpi dengan suatu mimpi yang dia tidak suka, jadi bukan mimpi buruk saja, mimpi yang kadang-kadang kita menyebabkan kita jengkel, menyebabkan kita tidak comfortable dan sebagainya, itu semua mimpi daripada syaitan. Ya, maka apa perlu kita buat? Falyanfuth an yasarihi. Ya, maka hendaklah dia meludah ya ke sebelah kirinya. Meludah di sini bukan ludah keluar kahak ya, tidak ya. Maksudnya orang kata tu seperti yanfuth, macam ini, yanfuth, nafatha yanfuthu, nanfuth. Bila kita gunakan perkataan bahasa Arab dan nafatha yanfuthu, automatik kita sebenarnya meludah, ya, macam gitu, sikit saja.
an yasarihi wal yata'awwadh billahi minasyaitan, dan hendaklah dia uh, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. La tadurruhu wa la yukhbir biha ahada. Ya, maka ia tidak akan memberi mudarat kepada sesiapa pun, dan janganlah dia menceritakan mimpi itu. Kalau kita mimpi buruk, jangan cerita pada orang. Jangan dijaja-jajakan mimpi buruk itu. Ya, lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun daripada tidur, pusing ke arah kiri, ludah dengan ludahan angin, ya, tanpa air liur, dan katakanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan jangan kita bilang kepada sesiapa pun. Jangan kita jaja cerita itu kepada sesiapa pun, ya. Fala wala tadurruhu, maka mimpi itu tadi tidak akan memudaratkannya. Naam. Fa in ra'a ru'ya hasanatan, tapi kalau dia mimpi benda yang baik, falyubshir wala yukhbir illa man yuhib, maka bergembiralah dan jangan diceritakan kecuali pada siapa yang dia rasa yang dia suka. Jangan ceritakan kecuali kepada siapa yang dia suka. Kalau mimpi tu mimpi yang menggembirakan dia, maka enjoy. Orang kata tu enjoy the dream. Kalau mimpi jadi billionaire, mimpi bawa kereta besar, ya kan, enjoy. Falyubshir, happy, gembiralah, ya. Tetapi kata Nabi SAW, dan janganlah dia menceritakan hal tersebut kecuali kepada orang yang dia kasihi, orang yang dia sayangi. Kenapa? Kerana kadang-kadang tak semua orang yang dengar cerita kita tu gembira untuk kita. Ada orang dia tak boleh tahan. Dia benda-benda baik, benda baik yang dia buat, benda baik yang dia dapat, semua dia nak cerita kat orang, kan? Aku dapat bonus, dapat 20,000, aku dapat naik gaji, aku baru beli kereta besar, aku baru beli rumah besar, ya kan? Tetapi tak semua orang yang mendengar cerita-cerita ini adalah orang-orang yang gembira untuk kita. Itu hakikatnya, kan? Tak semua orang yang dengar perkara-perkara ini adalah orang yang mendoakan kita. Ada juga orang-orang yang hasad dengki, dan apabila orang yang hasad dengki ini dengar, ditakuti, ya, waliyadzubillah, ditakuti bahawa mereka akan timbul rasa hasad dengki. Bila timbul rasa hasad dengki, syaitan akan menggoda, ya, perasaan itu, dan mereka akan mulalah mengharapkan ataupun mulalah mungkin merancang untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mempunyai nikmat itu tadi. Maka perlu berhati-hati dalam hal ini, ya. Dan Nabi juga ada mengajar kepada sesiapa yang mengalami mimpi buruk dalam tidurnya agar mengubah kedudukan tidur asalnya ketika bermimpi tadi, dan lebih elok juga jika dia melakukan solat. Jadi kalau dia dapat ubah tempat kedudukan badannya, dan kalau dia dapat lakukan solat sunat, maka itu lebih baik. Semua perkara di atas, iaitu meludah atau menghembus ke kiri, membaca isti'azah, dan tidak menceritakan mimpi buruk, mengubah kedudukan tidur, dan solat sebenarnya bertujuan untuk membuang segala pemikiran buruk atau negatif daripada kotak fikiran kita. Subhanallah, cantik, ya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita. Jadi kenapa Nabi kata ucapkan ta'awudz? Kenapa Nabi suruh kita berdoa? Kenapa Nabi suruh kita ludah? Sebagai satu fizikal, orang kata tu satu gerakan fizikal. Tak cukup dengan hanya berdoa, kena buat fizikal, ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan kemudian disuruh kita merubah pula kedudukan kita, disuruh kita salat, disuruh kita berdoa dan sebagainya. Itu untuk ubah kedudukan pemikiran kita daripada negatif kepada positif. Itu, ya. Jadi daripada pemikiran buruk, pesangka buruk, ditukar menjadi satu perkara yang baik. Minta perlindungan Allah. Jangan cerita, pasal apa? Bila kita cerita keburukan ni, dia akan mentahkikkan lagi ketakutan kita, ya kan? Bila kita mimpi buruk, kita cerita kat Fulan dengar, Fulan bukan kadang ada orang dia jadi batu ronsen, dia jadi batu api. Dia bukan jadi orang yang nak berikan kita, orang tu
ketenangan, dia makin bingungkan kita. Ya kan? Kita cerita, kita komplain kat orang, orang kata itulah, itu pasal ni lah, pasal tu lah, dia pula tambah, kita pula makin bingung. Ya kan, kita cerita pula fulan yang lain, dia pula tambah, makin bingung, makin runsing, makin stres, makin negatif. Cerita lagi kat orang, makin negatif. Cerita lagi pula dekat mana wakang apa tu, duduk-duduk tepi kedai kopi tu, inilah alamat kau nak begini dan begitu, makin risau lagi. Jadi makanya jangan ceritakan mimpi yang buruk itu kepada sesiapa. Simpan. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, doa, ya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta perlindungan daripada dengan Allah daripada syaitan, ya, minta dijauhkan daripada apa yang mimpi buruk itu semua, minta dijauhkan dan jangan diceritakan. Nah, solat, tukar kedudukan badan dan sebagainya, ya kan, dan sentiasa ingatkan diri kita bahawa kebaikan dan keburukan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, ya. Tidak ada yang dapat mendatangkan kemudaratan kecuali jika Allah Taala kehendaki. Tidak ada yang dapat datangkan kemanfaatan kecuali, ya, jika Allah kehendaki. Dan kalau ada perkara yang buruk nak berlaku pun doa, kerana doa itu boleh menolak qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, ya. Baik. Soalan ke-30, muka surat 20. Salahkah di sisi agama Islam? Salahkah di sisi agama Islam untuk seseorang memakai susuk di dalam badan dengan tujuan untuk keselamatan diri? Boleh tak pakai susuk? Ya, bukan untuk cantik, tapi untuk keselamatan diri sendiri, boleh ataupun tidak? Jawapannya, ya, memakai susuk untuk tujuan keselamatan diri itu hukumnya haram. Jika seseorang itu beriktikad bahawa susuk itu boleh menghindarkan segala bahaya, maka perbuatan itu akan membawa kepada syirik. Ya, hukumnya haram. Pakai susuk, iktikad tak iktikad, hukumnya haram. Tetapi kalau dia beriktikad, dia ada kepercayaan bahawa susuk itulah yang boleh selamatkan diri dia, susuk itu dapat mengelakkan dirinya daripada bahaya, susuk tu ada kuasa dan sebagainya, maka itu ditakuti, ya, jatuh ke dalam syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosanya sangatlah besar, ya. Bahkan dosa syirik ni tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mati tanpa kita bertaubat kepadanya. Maka ni perkara yang perlu kita ambil kira dan ambil perhatian, ya. Allah SWT berfirman dalam Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang mensyirikkannya, dan dapat mengampunkan dosa selain daripada itu jika dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, kata Allah SWT, telah melakukan satu keburukan, satu dosa yang amat besar, ya. Jadi berhati-hati. Dari masalah susuk ini memang diharamkan di dalam Islam. Proses susuk ni tidak pernah orang kata susuk ni bukan benda yang orang kata natural, tidak. Dia ada penggunaan jin. Dia ada seru-seru, dia ada meminta-minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah satu perkara yang amat berbahaya sekali. Ya, kita biasa dengarlah cerita orang yang mati, nak meninggal dunia, susah dan sebagainya kerana menggunakan susuk, dan ini perkara yang memang, ya, hakikatnya berlaku, dan kita perlu ambil perhatian, perlu berhati-hati dalam masalah ini. Ya, kadang-kadang susah untuk kita nasihatkan orang-orang lama yang masih lagi mengamalkan perkara-perkara seperti ini, ya, tapi kita cubalah untuk menyampaikan, ya, mana yang kita mampu, insya-Allah, ya. Baik. Soalan yang ke-31. Jika ada saudara mara kita yang terkena sihir, bolehkah kita melawan sihir dengan sihir yang lain? Baik, macam mana? Ya, ada ahli keluarga kita kena sihir,
kita pula gunakan sihir untuk melawan sihir tersebut. Adakah boleh? Maka jawapannya ialah perbuatan ini adalah haram, tidak dibenarkan. Melawan sihir dengan sihir berarti kita perlu juga pergi kepada seorang ahli sihir untuk meminta dia melawan kembali sihir yang dikenakan kepada kepada seseorang. Ini tidak akan menjadi kecuali dengan meminta pertolongan daripada jin dan mentaati jin ataupun syaitan tersebut. Sebab tu sihir lawan sihir tak boleh. Bahkan bahaya. Kenapa? Kerana kadang-kadang mungkin dia boleh merawat kita daripada penyakit ni, tetapi efeknya mungkin lebih besar, ya kan? Pada awalnya sakitnya kita sikit, tetapi dengan kita menggunakan sihir, ada pula perjanjian, ikatan perjanjian dengan syaitan dan sebagainya, yang akhirnya nanti keluarga kita pun kena, anak-anak kita pun kena, keturunan kita kena, wal'iyadzubillahi min dzalik. Ya, dan orang yang pergi berjumpa dengan ahli sihir termasuk larangan Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini nak tunjukkan bahaya kesyirikan sihir ni, ataupun pergi kepada ahli sihir. Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi seorang kahin, seorang ahli sihir, bomoh ataupun dukun, fasaddaqahu, maka dia membenarkan, dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh bomoh ataupun dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur, dia telah kafir terhadap apa yang telah diwahyukan, diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjuk apa? Menunjukkan ini dosa syirik. Ya, apa yang dimasukkan oleh Nabi SAW di sini adalah dosa syirik. Nah, maka perlu kita berhati-hati daripada hal ini. Ya. Baik. Soalan seterusnya. Apakah pandangan dari sudut akidah sekiranya seseorang itu suka menilik nasib, juga adakah seseorang boleh memberitahu perkara yang akan berlaku pada masa hadapan melalui ilmu melihat bintang ataupun at-tanjim? Ya, okey. So kita baca jawapannya. Dikatakan sini, akhir-akhir ini memang banyak tersebar bid'ah, sihir dan kekeliruan dalam kalangan umat Islam, antaranya seperti amalan menilik nasib dan melihat telapak tangan dan sebagainya. Melalui amalan ini, mereka boleh mengetahui perkara yang akan berlaku pada masa hadapan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perkara ini tidak diakui oleh Islam, bahkan tidak diterima logik akal manusia. Perkara akan datang ialah urusan ghaib yang tidak diketahui oleh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم." Yang bermaksud, Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada dalam keadaan yang kamu ada seorang bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan ia tetap menguji kamu sehinggalah ia memisahkan yang buruk daripada yang baik beriman. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib, akan tetapi Allah memilih daripada Rasulnya sesiapa yang dikehendakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar. Ini menunjukkan, ayat ini mengatakan bahawa siapa yang mempunyai hak mutlak ilmu gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Rasul-Rasul pun tak tahu, kecuali jika Allah Ta'ala reveal, Allah Ta'ala tunjukkan ilmu gaib itu kepada mereka, barulah mereka mengetahui. Ya, dan dakwaan mengetahui perkara akan datang melalui ilmu tanjim ataupun nujum. Ya, dengan kita
meramal ataupun menilik bulan dan sebagainya, maka ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang memetik ilmu daripada bintang, maka dia telah memetik satu cabang ilmu sihir. Menti apa? Maksudnya ialah ini satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya, termasuk juga dalam ilmu sihir, ilmu menilik nasib, tengok bintang, tengok bulan dan sebagainya untuk mengetahui nasib seseorang, ini termasuk juga daripada ilmu sihir. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Dan insyaAllah jika ada persoalan-persoalan dan sebagainya, boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita ataupun boleh ditulis di bahagian komentar insyaAllah, dan kita boleh bincangkan pada minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.